Hai, selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu doakan supaya anda semua, para pelajar cikgu daripada kelas PK Afdal, sihat sejahtera. Seperti biasa, pada setiap hari Isnin, kamu semua akan bersama-sama dengan Cikgu Hafiz, bagi mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini. Unit yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unit yang ke-8, Pemimpin, dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Sumbangan Pemimpin Masyarakat kepada Masyarakat Setempat. Jadi, pada hari ini kamu akan belajar apakah jasa dan sumbangan pemimpin masyarakat kepada masyarakat setempat ataupun kepada komuniti setempat. Unit 8, Pemimpin. Standard kandungan 8.1 Pemimpin Masyarakat Setempat. Standard pembelajaran 8.1.4 Memerihal mengenai pemimpin dan sumbangannya kepada masyarakat setempat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat menyenaraikan 4 sumbangan pemimpin setempat kepada masyarakat setempat. Jadi, pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat menyenaraikan 4 jenis sumbangan yang telah dilakukan oleh seseorang pemimpin masyarakat setempat kepada komunitinya. Ayo, kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Sekarang, mari kita lihat apakah sumbangan pemimpin masyarakat kepada masyarakat setempat. Ini merupakan sumbangannya yang pertama, iaitu dalam bidang sukan dan rekreasi. Seseorang pemimpin masyarakat haruslah ataupun berusaha menyediakan padang permainan untuk bersukan. Hal ini adalah kerana aktiviti bersukan dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum. Malaysia adalah negara yang unik kerana di dalam negara kita terdapat berbagai bangsa dan juga agama, seperti ada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asal, orang Iban, orang Dayak dan sebagainya. Jadi, melalui aktiviti bersukan ini, ia dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum. Perhatikan kepada dialog di antara dua orang pelajar ini. Sejak ada padang ini, remaja di kampung kita semakin aktif bersukan. Mereka dijawab oleh rakannya, mereka juga dapat memenuhi masa terluang dengan pelbagai aktiviti yang sihat. Betul. Apabila kita melakukan aktiviti kesukanan, maka kita dapat memenuhi masa terluang kita dengan pelbagai aktiviti yang sihat. Sebagai contohnya, bermain badminton, bermain bola sepak dan sebagainya. Ianya juga dapat menghindarkan kita daripada terjebak dengan pelbagai aktiviti ataupun salah laku yang boleh menyebabkan kerosakan. Jadi, inilah sumbangan pemimpin kepada masyarakat setempat yang pertama, iaitu menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi. Berikut adalah contoh kemudahan sukan dan rekreasi yang boleh disediakan dengan bantuan oleh pemimpin masyarakat setempat. Yang pertamanya adalah taman permainan kanak-kanak. Yang keduanya adalah gelanggang futsal. Yang ketiganya adalah gelanggang badminton. Dan yang keempat adalah trek jogging. Lain-lain kemudahan sukan dan rekreasi yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat adalah seperti gelanggang sepak takraw,
gelanggang petang, gelanggang permainan asing, dan sebagainya. Sekarang, mari kita lihat apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh pemimpin masyarakat yang seterusnya. Sumbangan pemimpin kepada masyarakat setempat yang seterusnya adalah dalam bidang keusahawanan. Apakah yang dimaksudkan dengan keusahawanan ini? Keusahawanan ini adalah program melahirkan seorang individu yang aktif dalam bidang perniagaan atau menghasilkan produk-produk yang baru. Pemimpin masyarakat boleh menjalankan kursus keusahawanan dan menggalakkan penyertaan ahli masyarakat. Perhatikan dialog di antara dua orang pelajar yang berikut. Sekarang, ramai penduduk kampung kita yang sudah pandai berniaga. Ya, kadar pengangguran juga sudah semakin berkurang. Inilah pentingnya program keusahawanan. Ianya membantu mengurangkan kadar pengangguran. Apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran? Pengangguran itu adalah orang-orang yang tidak bekerja. Mereka tidak mempunyai peluang untuk bekerja. Jadi melalui program keusahawanan ini, mereka akan berusaha untuk berniaga dan menghasilkan produk-produk yang baru untuk dijual kepada masyarakat. Ia seterusnya akan mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan lagi jumlah penduduk yang berpendapatan tetap. Ianya juga dapat mengurangkan kemiskinan di kalangan penduduk setempat. Berikut adalah contoh aktiviti dan bantuan keusahawanan yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat kepada komunitinya. Yang pertamanya, pemimpin masyarakat boleh bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta menganjurkan atau menghebahkan kursus-kursus keusahawanan kepada masyarakat. Sebenarnya, banyak kursus keusahawanan yang disediakan oleh kerajaan kepada masyarakat. Oleh yang demikian, pemimpin masyarakat setempat haruslah sentiasa peka dengan hal ini dan membantu komunitinya untuk mengikuti kursus-kursus asas keusahawanan yang disediakan oleh pihak kerajaan maupun swasta. Yang keduanya, pemimpin masyarakat setempat boleh membantu usahawan mendapatkan bantuan kios perniagaan ataupun ruang perniagaan di kawasan kejiranan. Kita dapat melihat ramai di antara penduduk-penduduk tempatan yang mendapat peluang perniagaan sama ada menggunakan kios perniagaan atau ditempatkan di ruang-ruang perniagaan yang disediakan oleh kerajaan. Yang ketiga, pemimpin masyarakat boleh berusaha membantu mengiklankan atau mempromosikan produk usahawan setempat di media sosial. Pada masa ini, kita boleh menggunakan pelbagai jenis kemudahan di media sosial bagi menghebahkan atau mengiklankan produk-produk yang dijual oleh rakan-rakan usahawan kita. Media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, blogger dan sebagainya boleh membantu usahawan berkenaan untuk mengiklankan produk-produk yang dihasilkan ataupun yang dijual oleh mereka. Yang seterusnya, yang terakhir, contoh aktiviti dan bantuan keusahawanan yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat adalah memberi khidmat nasihat dan dorongan kepada bakal usahawan. Kebanyakan daripada usahawan ini perlu diberikan motivasi dan galakan supaya mereka cekal dan tabah dalam perniagaan mereka. Sekarang, mari kita lihat apakah lagi jasa dan sumbangan pemimpin masyarakat setempat kepada komunitinya. Yang seterusnya adalah pemimpin masyarakat setempat berusaha untuk menyediakan kemudahan pusat pertemuan awam.
Apakah yang dimaksudkan dengan kemudahan pusat pertemuan awam ini? Ianya merupakan sebuah kemudahan untuk penduduk setempat berkumpul dan menjalankan aktiviti-aktiviti komuniti seperti mesyuarat, perjumpaan, sambutan hari raya, sambutan hari kebangsaan, aktiviti permainan dan sebagainya. Perhatikan pada dialog dua orang pelajar di bawah ini. Saya dengar minggu depan dewan ini akan digunakan untuk acara perlawanan badminton. Ya, inilah masanya kita beramah mesra dengan orang kampung. Dengan tersedianya kemudahan pusat pertemuan awam ini, maka penduduk di sesebuah kawasan dapat berkumpul dan beramah mesra sesama mereka. Perpaduan kaum juga dapat dieratkan dan ia juga akan membantu penduduk mengetahui sebarang masalah-masalah di kalangan jiran tetangga mereka. Berikut adalah contoh kemudahan pusat pertemuan awam yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat. Yang pertamanya adalah balai raya. Yang keduanya adalah dewan orang ramai. Yang ketiganya adalah perpustakaan desa ataupun perpustakaan komuniti. Dan yang terakhirnya adalah gelanggang permainan komuniti seperti gelanggang futsal, badminton dan sebagainya. Contoh kemudahan pusat pertemuan awam lain yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat adalah seperti pusat penjaja jalanan, yang seterusnya adalah pusat IT dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat apakah sumbangan atau jasa pemimpin masyarakat kepada komunitinya yang terakhir. Sumbangan pemimpin kepada masyarakat setempat yang terakhir adalah kewujudan kelas-kelas komuniti. Apakah yang dimaksudkan dengan kelas-kelas komuniti ini? Kelas-kelas komuniti ini adalah kelas yang dapat menambahkan lagi kemahiran penduduk seperti kelas seni melukis, kelas masakan, kelas jahitan dan kelas komputer. Sebenarnya ada berbagai-bagai lagi jenis kelas komuniti. Perhatikan dialog di antara dua orang pelajar ini. Remaja di kampung kita semakin pandai mengisi masa terluang dengan aktiviti yang berfaedah. Betul. Mural di belakang saya ini telah dihasilkan oleh belia kampung kita. Ya, dengan kewujudan kelas-kelas komuniti, penduduk setempat dapat menambahkan lagi kemahiran mereka. Selain daripada itu, ia juga membantu melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan masyarakat setempat. Remaja-remaja ataupun masyarakat di sekitar kawasan tersebut dapat mengisi masa yang terluang dalam kehidupan mereka dengan menghadiri kelas-kelas komuniti ini selain mampu mengurangkan gejala-gejala ataupun aktiviti yang tidak bermoral. Berikut adalah contoh kelas komuniti yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat. Yang pertamanya adalah kelas jahitan. Kelas jahitan ini biasanya disertai oleh kaum ibu, perempuan dan remaja. Seterusnya adalah kelas masakan, kelas komputer dan teknologi maklumat dan juga kelas melukis. Selain daripada keempat-empat kelas ini, kelas-kelas komuniti yang boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat yang lain adalah seperti tuition percuma bagi pelajar SPM dan STPM, kemahiran enjin, kemahiran menghasilkan mural dan sebagainya. Selain daripada itu, kursus-kursus sukan seperti kursus pengadil, kursus kemahiran permainan bola sepak, kursus permainan badminton juga boleh disediakan oleh pemimpin masyarakat setempat khusus buat komuniti setempat. Kesimpulannya untuk sesi PDPR kita pada hari ini, apabila kita membicarakan berkenaan dengan jasa dan sumbangan pemimpin masyarakat,
maka seseorang pemimpin masyarakat setempat itu haruslah seorang yang proaktif dan mempunyai sikap rajin untuk berusaha. Hal ini adalah kerana mereka perlu bekerja untuk masyarakatnya. Antara sumbangan pemimpin kepada masyarakat setempat adalah yang pertamanya menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi, yang keduanya membantu kemudahan keusahawanan di kalangan masyarakat, yang ketiga menyediakan kemudahan pusat pertemuan awam, dan yang terakhirnya mengadakan kelas-kelas komuniti. Dari apa yang telah diberikan ataupun sumbangan yang telah diberikan pemimpin kepada masyarakatnya, maka ianya dapat membantu untuk menjadikan komuniti atau masyarakat itu lebih bersatu padu, rajin berusaha, sihat, cergas dan berilmu pengetahuan. Kita telah sampai ke penamat sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu doakan kamu semua supaya sihat sejahtera dan terhindar daripada ancaman penyakit COVID-19. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Jaga diri kamu, sentiasa kekal di rumah, dan sekiranya kamu keluar, pastikan kamu menggunakan pelitup muka. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.